Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah petang kemarin berkenan berangkat ke majlis jamuan rumah terbuka sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran projek impian dengan kerjasama Zahara Charity Foundation. Majlis berlangsung di Hotel Rizkun International, Gadong. Keberangkatan yang teramat mulia dijunjung oleh Dayang Lailatul Zubaidah binti Hussein dan Dayang Nurjinah binti Mahmud, pengerusi bersama majlis. Lebih 65 keluarga terdiri daripada ahli-ahli berkeperluan khas menghadiri majlis ini. Majlis turut disokong oleh Suruhanjaya Tinggi Australia, Suruhanjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh, Suruhanjaya Tinggi British, Progresif Sendirian Berhad, Jutajaya Sendirian Berhad, Haitian, LZ Hussein and Company dan City Neon Sendirian Berhad. $399 dos pertama vaksin COVID-19 telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 21 Mei lalu, membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 78.2%. Manakala 1,147 dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 36%. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Pertahanan kedua pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin. Yang Berhormat Pendatu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof juga menyarankan ibu bapa dan penjaga kanak-kanak dalam kumpulan umur tersebut yang telah mendapatkan dos pertama serta sudah cukup masa untuk mendapatkan dos kedua untuk membawa anak-anak mereka mendapatkan dos kedua. Pemberian vaksin COVID-19 terbukti dapat memberikan perlindungan daripada kesan-kesan buruk COVID-19 termasuk Multisystem Inflammatory Syndrome in Children MISC. Manakala purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 69.5%. 91 kes baharu telah dilaporkan, iaitu 189 kes hasil ujian ART dan 2 kes adalah hasil dari 287 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Darussalam setakat ini ialah 146,506 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif atau ICU, manakala 1 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 285 kes telah disahkan sembuh yang membawa kepada jumlah yang sembuh kepada 144,672 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,613 kes, iaitu 12 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,601 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sektor bukan minyak dan gas yang menyumbang 51.2% kepada jumlah nilai tambah kasar GVA telah mencatatkan peningkatan 2%, manakala sektor minyak dan gas yang menyumbang 48.8% telah menurun 4.8%. Dengan penurunan sektor minyak dan gas, ekonomi negara Brunei Darussalam mencatatkan pertumbuhan negatif pada tahun 2021 sebanyak 1.6%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan bagi tahun 2021, penurunan bagi sektor minyak dan gas adalah disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah, gas asli dan gas asli cecair LNG. Manakala peningkatan bagi sektor bukan minyak dan gas didorong oleh peningkatan subsektor seperti perdagangan borong dan runcit, pembuatan bukan minyak dan gas dan perkhidmatan perniagaan.
Pada suku keempat 2021, pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK negara menurun 1.4% tahun ke tahun disebabkan penurunan sektor minyak dan gas 4.1%. Bagaimanapun, sektor bukan minyak dan gas meningkat 1.4%. Jumlah KDNK negara pada harga semasa bagi suku keempat 2021 juga meningkat berbanding suku keempat 2020. Penurunan pengeluaran minyak mentah dan gas asli adalah disebabkan aktiviti penyelenggaraan dan pemulihan, sementara penurunan pengeluaran LNG disebabkan bekalan gas yang terhad dan aktiviti penyelenggaraan pada salah satu kemudahan loji LNG. Dalam pada itu, sektor bukan minyak dan gas terus menunjukkan perkembangan positif walaupun negara menghadapi gelombang kedua COVID-19. Antara subsektor yang menunjukkan peningkatan adalah keuangan, pengangkutan udara dan pembuatan bukan minyak dan gas. Sektor pertanian, perhutanan dan perikanan juga terus menunjukkan prestasi yang menggalakkan sejak suku kedua 2020. Pada suku keempat 2021, sektor ini meningkat 6.1%. Walau bagaimanapun, sumbangan sektor ini kepada GVA masih di tahap rendah, iaitu 1.1%. Mengikut pendekatan perbelanjaan, penurunan pertumbuhan KDNK pada suku keempat 2021 disebabkan kurangnya permintaan dalam negeri sebanyak 6%. Bagaimanapun, penurunan diimbangi oleh peningkatan ekspor barangan dan perkhidmatan sebanyak 17.2% tahun ke tahun, terutama ekspor bahan api galian. Perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan dan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah juga meningkat masing-masing 6.5% dan 1.2%. Laporan penuh boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Pengemas kinian garis panduan fasa awal endemik di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 memberi peluang seluruh rakyat dan penduduk di negara ini untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam norma baharu sama ada di rumah-rumah persendirian dan dewan. Di kala bulan Syawal menuju ke penghujungnya, sambutan Hari Raya masih lagi diraikan dalam sama-sama mengumpulkan ahli keluarga dan sanak saudara dengan memilih untuk mengadakan majlis di dewan-dewan demi keselesaan para jemputan. Seperti acara keramaian lain, sambutan Hari Raya Aidilfitri di Dewan-Dewan masih mengekalkan had maksima 300 orang. Ujian kendiri ART menjadi rutin yang perlu dibuat sebelum berkunjung ke majlis-majlis tersebut bagi menjaga kesejahteraan bersama selain memenuhi prosedur operasi standard dan protokol-protokol kesihatan yang ditetapkan. Tetamu telah dinasihatkan untuk membuat ujian saringan iaitu ART swab test. Endemik ni kita ni menggunakan style dom, bukan lagi style buffet. Mencek suhu badan sebelum masuk yang disediakan di depan pintu, men-scan Bruhel dan yang paling utama adalah memakai face mask. Walaupun kita ni sudah endemik pada masa ini, tapi SOP itu tetap kita ni ikuti seperti mana yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Mukim Gadong B diadakan di Pekarangan Sekolah Menengah Menglait Gadong. Terdahulu, Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara, dalam ucapannya antara lain menegaskan Ketua Kampung harus mewujudkan, memelihara dan mengekalkan persefahaman, perpaduan dan keharmonian hidup bermasyarakat. Calon yang layak mengisi jawatan tersebut Awang Haji Osman bin Haji Patra. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung juga berlangsung bagi Kampung Sungai Tilong, Mukim Brakas B. Hadir Awang Rosdin bin Haji Abdul Aziz, Pemangku Penolong Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal yang layak mengisikan jawatan tersebut, Pengiran Haji Rozaini bin Pengiran Haji Syahbudin.
Majlis diadakan di Masjid Kampung Sungai Hancing. Keputusan pengundian akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha akan mengadakan kempen derma darah bermula hari ini hingga 26 Mei 2022. Kempen akan diadakan di Pusat Memberi Belah One City Sungai Hancing pada 23 Mei 2022 bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Manakala pada 25 Mei hingga 26 Mei 2022, kempen derma darah akan diadakan di bangunan Borneo United, Jalan Tanjung Bunut Kanan bermula 9 pagi hingga 11.30 pagi. Semasa kempen, orang ramai digalakkan terlebih dahulu membuat tempahan slot melalui aplikasi BloodCard. Sementara itu, orang ramai juga boleh menderma darah di Pusat Pendermaan Darah atau tabung-tabung darah berdekatan semasa waktu bekerja. Waktu-waktu operasi adalah seperti yang tertera. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Instagram atau Facebook Pusat Pendermaan Darah.